Pelajar sering berlari ketika tamat sesi persekolahan. Ia boleh menyebabkan pelajar terjatuh. Dan akan mengalami kecederaan pada bahagian kaki. Setengah pelajar akan berlari ketika menaiki tangga. Ia boleh menyebabkan pelajar jatuh tangga. Kemungkinan kecederaan yang serius boleh berlaku kepada pelajar. Padang sekolah juga adalah kawasan yang sering berlaku kemalangan. Pelajar lelaki sering bermain di tiang gol. Ia boleh menyebabkan kematian berlaku. Selain kematian, kecederaan yang parah juga boleh berlaku. Pelajar tidak digalakkan berada di dalam stor sukan bersendirian. Pelajar perlu diawasi oleh guru ketika berada di dalam stor sukan. Makmal sains juga adalah kawasan yang berbahaya untuk pelajar. Guru perlu sentiasa mengawasi pelajar ketika berada di makmal sains. Kecederaan boleh berlaku sekiranya pelajar cuai ketika menggunakan alat-alat di makmal sains. Adik beringat, adik selamat. Okey, bercakap mengenai situasi selamat dan tidak selamat di sekolah ini. Di sekolah ini banyak benda, perkara-perkara yang ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Jadi nanti kita tengok pada seterusnya. Ini ada permainan, tapi memandangkan permainan tak dapat mainkan dalam masa yang singkat ni. Jadi I just give you the picture. And then teka jika gambar itu adalah selamat. Situasi dalam gambar itu adalah selamat ataupun tidak. Okey, kita pergi ke gambar yang pertama. Okey, ini adalah gambar ni tumbuk ni Apa situasi dia, rasa-rasanya? Okey, mari kita lihat jawapannya. Yes, ianya adalah tidak selamat. Okey. Okey, itu gambar yang pertama. Tak baik tumbuk kawan. Gambar yang kedua ni, muka dia macam nak bergaduh. Jadi, adakah ini selamat ataupun tidak selamat? Mari kita lihat jawapannya. Yes! Tada! Tidak selamat. Yang ketiga, gambar yang ketiga. There you go. Okay, gambar bergembira, senyum. Ini maknanya apa ni? Selamat ke tak selamat? So, kita tengok apa jawapannya. Selamat. Seronok kan? Ini selamatlah. Gambar ke seterusnya. Cikgu mengajar anak-anak ni di sini. Selamat ke tak selamat? Mari kita tengok. Selamat. Yes, jadi ini ada selamat ya. Senang nak belajar. Tak ada orang kacau. Cikgu datang mengajar. Tenang. Okey, gambar yang seterusnya. Di kantin. Tengok beratur. Pakai mask. Jaga jarak. Adakah ini selamat? Kita tengok jawapannya. Tada! Yes, ini adalah selamat. Dan kita tengok pula gambar yang seterusnya. Selepas ini. Gambar di kantin. Baling-baling makanan. Adakah ini selamat? Okey, mari kita tengok jawapannya. Tada! Yes, ianya tidak selamat. Ya, tak baik main baling-baling macam tu. Nanti makanan jatuh, terslip jatuh atas lantai. So, ini gambar yang seterusnya. Naik tangga, beratur. Adakah ini selamat? Tengok jawapannya. Tada! Yes. Ini adalah selamat. Okey, awak beratur elok-elok naik tangga. Tak adalah terjatuh ataupun senandung apa ke. Kan? Okey. And then ni gambar naik tangga ni. Tangga tengoklah. Tengok dia main di tangga. Adakah ini selamat? Tak ada cikgu. Ini adalah tidak selamat. Okey.
di kawasan sekolah merupakan tempat berisiko untuk kanak-kanak ketika perjalanan pergi dan pulang dari sekolah, sama ada bersama ibu bapa atau kenderaan awam. Ini Ali. Dia seorang budak yang nakal dan tidak ambil peduli orang sekelilingnya. Apabila habis waktu persekolahan, Ali akan berlari-lari untuk pulang. Ali pulang ke rumahnya dengan menaiki bas. Ketika rakan-rakannya yang lain sedang beratur untuk menaiki bas, Ali akan memotong barisan, berebut dan menolak rakannya untuk menaiki bas. Sudah banyak kali Ali dimarahi oleh pemandu bas iaitu Pak Cik Mat. Tetapi Ali tetap berdegil dan tidak mengikut arahan. Ketika bas sedang bergerak, Ali akan berlari-lari di dalam bas. Ali juga akan berjalan-jalan ke kerusi yang lain dan bergurau dengan rakannya semasa bas sedang bergerak. Ali juga selalu membuat bising di dalam bas dan makan di dalam bas. Apabila sampai di destinasinya, Ali terus melintas tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Tingkah laku Ali ini mampu mendatangkan bahaya untuk dirinya dan orang sekelilingnya. Ali juga seorang yang tergesa-gesa. Setelah turun daripada bas, Ali tidak menoleh ke kiri dan ke kanan ketika melintas jalan. Akibatnya, Ali hampir dilanggar dengan kereta yang lalu di sebelah bas. Perbuatan Ali amat berbahaya kerana tidak peka dengan keselamatan di sekelilingnya. Baiklah, bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid-murid sentiasa terjamin sepanjang berada di sekolah, terdapat beberapa peraturan sebelum murid-murid boleh masuk ke kelas. Yang pertama, pastikan murid-murid memakai pelitup muka. Kemudian, murid-murid perlu mengambil suhu badan sebelum masuk ke kawasan sekolah. Dan yang terakhir, pastikan murid-murid mencuci tangan dengan sabun. Baiklah, seterusnya, mari kita lihat peraturan semasa berada di dalam kelas. Semasa berada di dalam kelas, murid perlu mengelakkan dari berkumpul bersama rakan-rakan dan memastikan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Yang kedua, murid perlu mengelakkan berkongsi peralatan semasa berada di dalam kelas. Murid-murid tidak boleh berkongsi alat tulis seperti pensel, pemadam, pembaris dan sebagainya. Yang ketiga pula, elakkan dari berada dekat dengan orang yang bergejala. Baiklah, sebentar tadi kita sudah lihat peraturan sebelum masuk ke kelas dan semasa berada di kelas. Kita akan mempelajari pula peraturan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Yang pertama, murid-murid perlu mencuci tangan dengan sabun bagi memastikan tangan murid-murid sentiasa bersih. Yang kedua pula, pastikan jarak 1 meter semasa beratur di luar kelas. Dan yang ketiga, murid-murid perlu pastikan jarak 1 meter semasa menunggu kenderaan di tempat menunggu. Mari kita belajar 7 langkah mencuci tangan yang betul. Yang pertama, basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. Yang kedua, gosok kedua-dua tapak tangan. Yang ketiga, gosok setiap jari dan celah jari. Yang keempat,
gosok kuku di tapak tangan. Yang kelima, gosok belakang kedua-dua belah tangan. Yang keempat, basuh tangan dengan air bersih secukupnya. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan kain bersih. Mudah kan murid-murid cara untuk membasuh tangan yang betul? Baiklah, seterusnya, langkah mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun cecair pembasmi kuman. Tempoh langkah ini hanya mengambil masa 20 hingga 30 saat. Murid-murid boleh gunakan hand sanitizer atau cecair pembasmi kuman apabila tiada air dan sabun. Yang pertama, tuang hand sanitizer ke tapak tangan kiri, ratakan dengan jari tangan kanan, kemudian lakukan sebaliknya. Yang kedua, gosok kedua-dua tapak tangan. Langkah ketiga, gosok belakang tangan dan celah jari. Yang keempat, gosok setiap jari dan celah jari. Yang kelima, gosok belakang jari kanan ke tapak tangan kiri. Ulang untuk kedua-dua tangan. Dan yang terakhir, gosok ibu jari dengan tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dengan memutar dan lakukan untuk ibu jari sebaliknya. Ya, setelah kering tangan anda telah bebas dari kuman. Langkah yang paling penting yang kita perlu amalkan semasa berada di sekolah ialah mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan rakan-rakan lain. Ini dapat mengelakkan kita daripada dijangkiti COVID-19. Baiklah murid-murid, itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi.